dan juga memperkenalkan komiti perintis yang baru 2021-2023. Yang ketiga, kita akan kongsikan apakah opportunity ataupun platform untuk ahli-ahli ataupun bakal ahli yang boleh untuk contribute, especially kita boleh memanfaatkan aktiviti ini selaras dengan tugas-tugas kita di universiti ataupun di mana-mana tempat kita bekerja lah, sebagai guru ataupun sebagai engineer. So ini adalah sebahagian daripada aktiviti CSR yang kita boleh sumbangkan. Dan yang keempat, nanti di penghujung kita akan ada sesi soal jawab, dan kalau ada sebarang pertanyaan, cadangan, penambahbaikan, insyaAllah kita akan cuba bukakan untuk dikongsikan bersama. So, sebelum tu saya ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli yang lama dan juga ahli yang baru kerana sudi hadir dan juga menyumbangkan sehingga hari ini kita dah hampir 11 tahun dah, umurnya dah darjah 5 dah. Sejak pertubuhan perintis ini ditubuhkan, dan InsyaAllah nanti kita akan tunjukkan rentetan sedekat program perintis yang kita telah laksanakan. Wallahualam mungkin ada sound problem, tapi kalau ada sound problem tu saya akan cuba buat overlay lah, cakap di bahagian belakang apakah program-program tersebut. Dan insyaAllah kita mengharapkan sumbangan anda sentiasa berterusan, dan kita boleh melaksanakan apa visi dan misi perintis sebaik-baik mungkin, insyaAllah, untuk generasi akan datang. Dan ini adalah kita punya visi misi, kita punya tagline kita, dan daripada surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya yang kita nak cuba lihat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, tidaklah aku mengutuskanmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah diutuskan oleh Allah SWT sebagai rahmat, dan bagaimana untuk kita melihat tugas kita, fungsi kita sebagai generasi yang meneruskan usaha Rasulullah SAW kepada semua. Tak kiralah kepada manusia, kepada alam, kepada haiwan, dan kepada semua yang mana kita berinteraksi, insyaAllah, dengan tugas yang mana kita mampu untuk laksanakan sebaik-baik mungkin. Jadi tagline perintis adalah Science for the Well-being of Creation, dan visi kita ni dalam bahasa Inggeris, to be the platform of choice for science to bring blessing for all creation. Jadi sama seperti mana ayat 21, 107 ini. Dan dalam nak mencapai visi ini, kita ada misi kita to lead in the development, establishment and utilization of science for the well-being of human and the environment. Okay. Jadi kepada pembangunan, establishment, dan juga kita akan utilisekan sains. Jadi kata kunci di dalam misi kita adalah 3 kata kunci ini, development, establishment and utilization dalam bidang sains. Okay, sains dan teknologi for the well-being of human and the environment. Dan insyaAllah ini adalah visi dan misi yang besar yang tak boleh dipikul oleh seorang, 2 orang, 10 orang AJK, yang kita cuba untuk nak membawa semua ahli-ahli kita bersama dan mungkin ahli-ahli baru untuk meneruskan agenda yang besar ni, insyaAllah, di dalam kapasiti kita masing-masing. Ini adalah barisan komiti ataupun barisan jawatankuasa 21 hingga 23 yang baru saja dilantik bulan April yang lepas. Jadi saya sebagai Presiden yang telah diamanahkan untuk memimpin dan dibantu oleh ramai orang-orang kuat ni, Deputy Presiden, Timbalan Presiden, Prof. Dr. Muhammad Shahrizal Sunnah, juga daripada UTM. Kita ada Vice Presiden, Timbalan dengan naib ni lebih saya kadang-kadang tertukar ni. Deputy Timbalan ke Bahasa Melayu, Deputy, and then kita ada Vice Presiden. Vice Presiden kita ada 2. Vice Presiden 1, Associate Professor Engineer Teknologis Dr. Muhammad Rashdan. Kita ada Vice President 2, Dr. Muhammad Zahir. Dan kita punya Sekretari, Engineer Dr. Khairayu, Dr. Hafizah sebagai Assistant Secretary. Dan kita punya bendahara, kita punya penjaga keuangan kita adalah Profesor Dr. Hazlin Anwar daripada IIUM.
And then kita ada 7 orang komiti. Okay, setakat ni 7 orang komiti. Profesor Dr. Nurul Fazlin Hasbullah daripada UIA, Prof. Dr. Nordin Yahya daripada UTM, Dr. Umar Zakir, kita ada seorang wakil engineer untuk bersama kita merancang mungkin program-program yang berkaitan dengan kejuruteraan, dan Dr. Umar Zakir juga merupakan bekas graduan daripada UTM sebelum ni. Kita ada wakil daripada education expert kita, Dr. Suhaidah Tahir, dan insyaAllah program yang berkaitan dengan program pelajar dan juga guru, insyaAllah kita akan manfaatkan bantuan Dr. Suhaidah dan yang lain-lain. Kita ada Dr. Profesor Teknologis Dr. Salwani Muhammad Daud sebagai komiti. Profesor Dr. Salwani adalah presiden sebelum ini. So kita dah ada 4 presiden dah, dan saya presiden yang keempat. Profesor Dr. Zain yang pertama, Profesor Dr. Sahrin yang kedua, Profesor Dr. Salwani yang ketiga, saya adalah presiden yang keempat. Dan komiti yang seterusnya adalah Profesor Dr. Azman Hassan juga daripada UTM, dan yang terakhir Profesor Dr. Norita Norwawi daripada USIM. Dan insyaAllah kami yang telah dilantik dalam AGM yang lepas perlukan bantuan semua untuk bersama-sama menggalas kita punya visi dan misi yang telah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang kita boleh bergerak bersama, kita cuba untuk nak mencapai apakah yang telah kita cuba impikan lah. Dan Science for the Wellbeing of Creation adalah kita punya tagline. So saya akan kongsikan satu video, mungkin ambil masa sikit. Kalau tak boleh dengar suara, saya akan cuba ulaskan lah. Sedekat perintis, okay? 10 tahun perintis. Okay, boleh dengar ke? Okay. Boleh tak? Boleh dengar tak, Prosya? Tak boleh dengar. Tak apa. Play kan mungkin boleh. boleh. Karyu dah standby dah tu. Okey. Boleh? Boleh dengar? Tak dengar suara. Tak dengar. Tapi tak Dr. apa, dia Karyu music je boleh kan? tu. Music terdengar? Tak apa. Prof. Hafiz mungkin boleh play sambil tu, mungkin boleh terangkan. Okay. Lebih baik macam tu kan? Alright, okay. Ataupun Dr. Karyu boleh share kan? Dia dah standby dah tu. Boleh? Oh, ya. Ya, share. Okay. Okey, alhamdulillah. Silakan Dr. Karayu. Karayu besarkan. Boleh buatkan full screen. Besarkan. Full screen. Kan. Yang kanan tu Dr. Karayu. Full screen.
Penekanan terhadap impak sains dan teknologi kepada masyarakat telah menjadi semakin penting di masa ini. Daripada tahun 2010, Perintis telah ditubuhkan sebagai sebuah NGO Muslim dengan visi untuk menjadi wadah pilihan bagi saintis membawa rahmat ke sekalian alam. Misi Perintis ialah untuk menerajui usaha membangun, membudaya serta memanfaatkan sains demi kesejahteraan alam dan manusia, yakni sebagai wasilah rahmatan lil alamin. Perintis memperkenalkan moto ataupun tagline sains untuk kesejahteraan alam. Perintis berhasrat membangunkan bidang sains dan teknologi melalui 4 inisiatif utama. Yang pertama, penggembalingan tenaga teknokrat Muslim yang akan menyumbang kepada kekuatan umat Islam khususnya dan kesejahteraan sejagat amnya melalui penyelidikan sains dan teknologi. Kedua, menjuruskan aktiviti penyelidikan serta perundingan dalam bidang sains dan teknologi sesuai dengan keperluan umat. Inisiatif ketiga ialah untuk membangun kapasiti sains dan teknologi umat Islam di Malaysia dan di serata dunia. Keempat, Perintis berhasrat untuk melahirkan saintis-saintis Islam bertaraf dunia yang memenuhi ciri-ciri khairah ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Inilah merupakan taglines bagi Persatuan Saintis Muslim Malaysia, iaitu sains sebagai rahmat kepada sekalian alam. Perintis telah pun ditubuhkan lebih daripada 1 dekad, dan semasa ditubuhkan kita mempunyai bilangan ahli yang begitu kecil, dan sekarang ini setelah lebih 1 dekad, alhamdulillah kita telah mempunyai ahli seramai hampir 300 orang, dan saya yakin bahawa Perintis yang mempunyai visi besar menjadi wadah pilihan bagi saintis membawa rahmat ke sekalian alam akan menjadi satu NGO berwibawa di masa akan datang. Jadi semasa ditubuhkan, kita telah pun meletakkan beberapa strategi penting sejajar dengan perkembangan sains dan teknologi masa kini. Jadi apa yang penting bagi kita ingin menekankan kepada ahli saintis apakah peranan yang perlu dimainkan untuk menjadikan sains sebagai rahmat untuk seluruh alam sejagat. Dan kita meletakkan beberapa usaha pada peringkat awal dengan penamaan menubuhkan Perintis Youth. Kita menekankan tentang aspek penerbitan. Kita juga menekankan tentang mandiri kewangan. Jadi bagaimana Perintis sepatutnya dia berdikari di dalam dan mampu untuk menjana kewangan sendiri. Kita menekankan juga usaha jaringan dengan pelbagai pihak, termasuk di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan di samping itu, kita berusaha untuk membangun keupayaan para saintis, sama ada melalui jaringan kita
ataupun melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh perintis sendiri. Dan kita melihat bahawa untuk menjadikan perintis ini sebuah NGO berwibawa, dia mestilah di segi aspek organisasinya mestilah mampu untuk mewujudkan sistem sebuah organisasi yang mantap dengan sistem urus takbir yang cekap. Dia adalah sistem yang dikatakan dia adalah transparent dan mampu untuk mewujudkan komunikasi yang baik di antara pimpinan dan juga ahli-ahli perintis. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekat Perintis, wadah saintis dan teknologi terus berbakti untuk kesejahteraan ummah, mencari peluang dan memberi solusi, berpegang kepada sains membawa rahmah. Itulah pegangan sebagai seorang ahli perintis, di mana sentiasa mencari peluang untuk menabur bakti mereka supaya ilmu mereka akan dimanfaati untuk kegunaan orang ramai. InsyaAllah, sebagaimana yang telah ditunjuk oleh para Muslim saintis yang terdahulu, contohnya Ibn Sina, Al-Jazari dan Al-Khwarizmi, yang telah meninggalkan kajian mereka dan menjadikan produk yang terus-menerus digunakan oleh kita sehingga hari ini. Begitu juga penulisan yang terus menjadi rujukan kita pada hari ini. Hadis daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang beri manfaat kepada orang lain, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Jadi insya-Allah kita akan terus menerus meningkatkan ilmu yang bermanfaat untuk kegunaan orang lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung. So, terima kasih banyak Dr. Khairayu dan juga kepada semua Presiden Perintis yang lepaslah yang telah berkorban dan juga memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan Perintis dari tahun 2010 sehingga ke. Jadi pesanan-pesanan daripada semua Presiden-Presiden yang lalu insyaAllah menjadi sebagai satu nasihat dan batu loncatan yang insyaAllah kita akan gunakan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Prof. tadi, menjadikan perintis sebagai wadah yang profesional, yang telus, transparansi dan juga memberikan satu impact kepada keseluruhan alam lah insyaAllah. Jadi di tahun 2021 hingga 2023, Jawatan Kuasa Perintis telah menggariskan 3 strategic trust, 3 perancangan yang besar melalui yang pertama knowledge translation atau dalam bahasa lain kita panggil sebagai wakaf. Yang kedua dalam sudut capacity building dan yang ketiga science and technology for society. Jadi 3 strategic trust ni merupakan kita punya tulang belakang dalam perancangan program. Dan insyaAllah kita boleh lihat di dalam 3 aspek ini yang mana merupakan bahagian ataupun ruang lingkup yang sesuai untuk kita sama-sama sumbangkan. Okay, saya akan pergi kepada strategi and trust yang pertama. Untuk knowledge translation, sekarang kita ada 4 jenis program yang kita telah rancangkan, iaitu yang pertama Perintis Public Forum yang diselia oleh Prof. Nordin. Yang kedua, kita ada International Conference of Universal Wellbeing, ICUW, dan ICUW merupakan kita punya
orang kata signature conference lah, insyaAllah dah berjalan selama 2 tahun, 2019 secara face to face, 2020 kita laksanakan secara virtual. InsyaAllah kita akan teruskan pada tahun ini 2021 dan saya dan juga Prof. Hazlin akan menyelia lah insyaAllah. Tahun ini kita akan rancangkan bersama dengan Universiti Islam Gaza daripada Indonesia, ada wakil Persatuan Asasi, dan juga daripada Thailand ada grup TMIF, Thai Muslim Intellectual Forum. Dan tahun ini Thai Muslim Intellectual Forum akan menjadi sebagai kita punya host. InsyaAllah kita akan updatekan nanti berkenaan dengan ICUW Conference di hujung tahun. Yang ketiga, dalam knowledge translation kita ada Perintis e-journal dan alhamdulillah Perintis e-journal telah berjalan dan Perintis e-journal dipimpin oleh Prof. Azman Hassan. Setiap tahun kita ada 2 siri, 2 keluaran dan insyaAllah kita sedang berusaha untuk meningkatkan kualiti ke arah Scopus publication. Dan yang keempat, kita ada Perintis Encyclopedia yang sudah dibangunkan dalam fasa untuk ditambahkan bahan-bahan, dan ini juga boleh menjadi sebagai satu platform bagi ahli-ahli perintis untuk berkarya, untuk berkongsi maklumat, dan kita akan ada proses juga SOP dia untuk sebelum dipublishkan ke dalam Perintis Encyclopedia. So ini adalah antara program-program lah ICUW 2020 yang dianjurkan oleh Asasi Indonesia 2019 di Kuala Lumpur. Boleh lihat di dalam Perintis Public Forum, kita ada banyak program-program di Palestinian University Sustaining and Surviving the War yang telah dianjurkan dalam awal bulan 5 bulan 6. Dan lanjutan daripada program sama MyCare dan juga Universiti Gaza, Islam Gaza, Gaza University, kita dalam orang kata merancangkan lagi program-program lain selain daripada ICUW bersama mereka. Contohnya jika ada ahli yang boleh untuk menyumbang dari sudut bahan-bahan pengajaran perusahaan ilmu untuk serta topik, kita akan alu-alukan untuk program kerjasama ini dilaksanakan. Itu di peringkat kapasiti kita. Mungkin ada setengahnya atau di peringkat kepimpinan universiti yang boleh menawarkan sebarang scholarship ataupun program kerjasama antara universiti ke universiti. So itu juga dalam proses perbincangan bersama dengan pihak dari Palestin. Ada satu unit ataupun satu NGO yang sedang kami bincangkan bersama, IESCO, dan insyaAllah bersama IESCO kita akan cuba sinergikan sebarang usaha yang kita boleh laksanakan bersama, dan kita akan cuba bawa ni ke peringkat yang lebih tinggi lah, mungkin G2G initiative. Oleh kerana kita dalam era pandemik ni, banyak sesi-sesi Perintis Public Forum yang diadakan secara virtual, dan antara yang terakhir kita adakan sesi bersama kerjasama Akademi Profesor Perintis Public Forum Series related to ranking yang baru-baru keluar, ranking yang lepas. Dan insyaAllah banyak lagi program-program yang dirancangkan bersama dalam Perintis Public Forum. Nanti di sesi soal jawab kalau ada yang nak tanya, mungkin Prof. Nordin boleh memberikan sedikit gambaran apa program-program yang kita akan laksanakan. InsyaAllah menarik program-program yang telah disusun. InsyaAllah bulan 7, bulan 8 akan ada program-program baru. Yang lain ada program-program kerjasama lah, kerjasama dengan Asasi, kerjasama dengan TMIF yang telah dilaksanakan selain daripada program conference. Jadi ini dah jadi program yang di peringkat international. Di bawah ni ialah website kita untuk Perintis Encyclopedia, dan ada banyak tajuk-tajuk yang mungkin berkaitan dengan engineering, mathematics, chemistry, biological science, aerospace dan sebagainya yang boleh ahli sumbangkan artikelnya, dan kita boleh menjadi sebagai satu platform juga untuk generasi baru untuk orang kata gunakan sebagai sumber reference selain daripada Wikipedia. Jadi kita punya Perintis Encyclopedia. Ini di bawah kesiliaan Prof. Salwani. Okey, yang kedua kita ada strategi trust yang kedua, capacity building. Di bawah capacity building, aktivitas yang profesional,
yang dikira oleh Dr. Rashdan. Kita ada Apprentice Youth dan sekarang ni kita ada 3 universiti yang mempunyai kelab ataupun persatuan Apprentice Youth, iaitu di UTM, di USIM dan juga di UIA. Dan di UIA, Prof Fazlin sebagai penasihatnya, Prof Nurita di USIM dan Prof Salwani di UTM ya. Minta maaf saya tak tulis sini. Dan Apprentice Youth lebih target kepada kelab di peringkat pelajar. Jadi mungkin ada pelajar postgraduate, ada pelajar undergraduate yang boleh terlibat bersama untuk membantu merancang program-program yang selaras dengan matlamat dan hala tuju perintis. Bagi perintis yang profesional, programnya lebih ke arah pembangunan staff ataupun pembangunan career di peringkat staff yang early career, mid career dan mungkin yang lebih senior. Macam mana untuk kita lebih sinergikan kemahiran yang mungkin boleh digunakan untuk membangun our young professional. Juga di bahagian kejuruteraan, kita ada Dr. Umar untuk memberikan pandangan dan menjemput mungkin mereka-mereka yang boleh untuk menyumbang ke arah pembangunan yang profesional. Program yang ketiga bagi capacity building ialah Apprentice Innovation yang dikhaskan kepada adik-adik kita di sekolah, sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah. Dan sebelum ni kita ada banyak nama-nama yang cuba untuk kita jadikan sebagai brandnya. Ada Apprentice Tunas Scientist, Apprentice for Youth, program-program yang lalu kita cuba untuk nak bawakan kepada brand yang baru, Apprentice Innocreate. Dan ini terbuka kepada semua sekolah dan di semua peringkat lah untuk mereka sertai. Dan insyaAllah ada, selain daripada talk, mungkin akan ada pertandingan dan kita akan teruskan program contohnya macam STEM apps yang dianjurkan oleh Apprentice Youth kepada pelajar-pelajar di bawah Apprentice Innocreate. Kita ada juga Apprentice Postgraduate Series. Postgraduate Series lebih kepada sesi untuk guidekan kita punya student, master and PhD. Dan siri-siri ini diselia oleh Dr. Khairayu, banyak program-program dan insyaAllah ada lagi program tahun ni yang telah disusun. Dan boleh juga kita jemput wakil-wakil daripada ahli perintis sendiri untuk membuat perkongsian di sebarang tajuk yang boleh memanfaatkan kita punya student lah, graduate student. Kita ada 2 platform di Facebook untuk Postgraduate Help Desk yang membantu untuk kita salurkan maklumat bagi any program yang related to Postgraduate Series dan mana-mana artikel-artikel yang sesuai. Dan kita ada juga Facebook Nak Masuk You, membantu pelajar-pelajar bukan sahaja di peringkat tingkatan 4, tingkatan 5 tapi mungkin lebih awal lagi sebelum mereka memilih STEM contohnya sebagai bidang pilihan yang mereka akan masuk di tingkatan menengah atas. Dan berikut adalah antara program lah yang telah dirancangkan di bawah ni. Ada tajuk yang berkaitan dengan stress, successful postgraduate candidate, how to effectively, ni lebih kepada PYP ya. PYP itu maksudnya Apprentice yang profesional. Apprentice Postgraduate Webinar Series adalah di bawah Dr. Khairayu. Tajuk-tajuknya adalah dia bertemakan kepada tajuk yang sesuai dengan capacity building yang telah kita susunkan. Apprentice Innocreate ni adalah program yang paling recent yang telah dianjurkan pada 8 Jun dan juga 10 Jun yang lepas dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Dan tajuk-tajuk yang diberikan juga memberikan sebagai orang kata eye opener, contohnya yang telah disampaikan oleh Dr. Amir Syahir, How Sleep Get You Smarter, not only for children, maybe for parents juga, yang menganjurkan untuk kita tidur lebih awal. Jadi program-program lain, mungkin sekarang because of PKP, banyak program yang berbentuk virtual dan insyaAllah kita akan cuba lihat setelah PKP di lift off ataupun berakhir, insyaAllah kita akan kembali kepada hybrid lah yang mana sesuai untuk kita rancangkan. Dan program-program yang lepas, from PhD to professorship daripada Prof Sharifah, daripada Dr. Umar sendiri, daripada Prof Nordin untuk PYP. Dan inilah kita punya Facebook channel yang boleh disalurkan juga. Ahli-ahli boleh menyalurkan sebarang cadangan, sebarang artikel yang sesuai untuk ditonton ataupun dilihat oleh umum lah. So untuk program-program ini mungkin kita juga perlukan peranan ataupun sumbangan daripada ahli sendiri sebagai penceramah
Dan ada program yang kita buat secara percuma dan ada program yang kita boleh buat secara berbayar. Dan insyaAllah itu akan diterangkan dalam sesi soal jawab nanti. Okey, untuk strategic trust yang ketiga, kita ada Science and Technology for Community, ada program Apprentice to Community yang disedia oleh Prof. Nurita, dan kita ada juga program yang terbaru mungkin kita akan cuba lihat oleh kerana kita dah mula untuk bekerjasama dengan ESCO ataupun wakil NGO yang membantu menyalurkan sebarang sumbangan kepada Palestin. So mungkin ada program-program Apprentice to Community yang kita boleh fikirkan untuk saluran kita kepada Gaza lah, Palestin, dan for direct initiative. Kita ada juga Apprentice Media yang diselia oleh Prof. Shah dan Dr. Fiza, dan kita ada dua jenis award, publication award yang biasanya setiap tahun kita akan berikan kepada akademia. Setakat ni akademia mungkin kita boleh fikirkan kepada award-award yang boleh sesuai kepada guru, sekolah dan sebagainya. Tapi untuk sekolah kita dah ada satu award khas yang dulunya diadakan dan sekarang kita cuba untuk bawakan kembali, Apprentice Tunas Scientist Award. Dan kita lihat ni contoh-contoh program yang ada dahulu dan sekarang ada yang mungkin Prof. Nordin terlibat dan juga ada yang dunia arwah Prof. Syam yang terlibat dengan program Science for Youth. Sangat orang kata banyak usaha-usaha yang telah beliau sumbangkan kepada Apprentice. Dan ini adalah antara anugerah-anugerah yang telah diberikan dulu. Anugerah Platinum Apprentice kepada sekolah, anugerah Tunas Scientist Award yang kita cuba untuk bangunkan kembali, dan program-program Apprentice to Community. Yang paling terkini adalah program yang dianjurkan bersama dengan kerjasama di bawah Yayasan Khazanah, untuk satu komuniti untuk smart agriculture. Smart agriculture. Okey, jadi saya rasa sampai sini dulu. Sebelum tu kita nak kongsikan tentang peranan ahli. Selain daripada 3 strategic trust yang telah dibentangkan tadi, so kita ada knowledge translation, capacity building, science and technology for society. Jadi kita lihat bahawa ahli-ahli boleh menyumbang dalam 3 strategic trust tersebut. Tapi dalam sudut 3 ini kami meletakkan secara umum 9 peranan yang kita boleh lihat. Yang pertama adalah untuk membangunkan keupayaan generasi muda dalam bidang STEM. Jadi ini dilihat sangat membantu dalam capacity building lah di bawah strategic trust yang kedua. Membangunkan kepakaran dan keterampilan dalam bidang kepakaran masing-masing. Jadi saya percaya semua dalam kepakaran yang ada, sama ada di bidang akademia, di bidang kejuruteraan, teknokrat dan sebagainya, boleh untuk kita sumbangkan. Dan sumbangan-sumbangan ini selain daripada di dalam strategic trust kedua untuk capacity building, juga kita boleh bawakan kepada knowledge translation. Program-program yang berbentuk discussion ataupun round table yang boleh kita jemput sebagai ahli-ahli untuk berkongsi pandangan dalam isu-isu yang berkaitan, insya-Allah kita akan jemput. Yang ketiga adalah untuk membangunkan budaya penyelidikan bidang di kalangan kumpulan kumpulan kita tinggal ni, dengan kumpulan apa ni. Yang keempat, meninggalkan legasi keilmuan untuk generasi baru yang kita boleh lihat dalam strategic trust 1 dan 2. Yang kelima, menunjukkan contoh teladan dalam mengaplikasikan ilmu sains yang bermanfaat, especially kepada young generation. Yang keenam, membina polisi-polisi yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing. Bulan 6 yang lalu, kita ada laksanakan sesi latihan bersama dengan 2 pakar yang kita jemput untuk berkongsi cara-cara untuk membina polisi-polisi, dan mungkin ada ahli yang terlibat dalam roadmap dan boleh digunakan pengalaman-pengalaman tersebut untuk kita sumbangkan kepada mana-mana polisi yang sesuai ataupun mana-mana roadmap yang kita boleh cuba untuk bawakan bersama dengan agensi-agensi kerajaan. Kerana kita kena tahu bahawa mungkin kita perlu ada channel-channel yang boleh kita bawakan sebarang idea dan pandangan. Yang ketujuh, mengemukakan penyelesaian yang praktikal dalam bidang masing-masing bagi merungkaikan permasalahan yang dihadapi. Ini boleh dibawa kepada Science and Technology for Community. Yang ke-8, memindahkan pengetahuan kepakaran sains dan teknologi kepada umat manusia secara profesional
sebagai satu pengabdian sumbangan kepada manusia sejagat. Dan yang ke-9, memperjuangkan ilmu kepakaran untuk kedamaian, kemakmuran global serta manusia sejagat. Jadi 9 peranan ini kita boleh lihat di mana yang sesuai dalam strategi trust yang kita telah gariskan, dan masing-masing boleh memberikan cadangan, memberikan pandangan jika ada apa-apa yang mungkin belum lagi disenaraikan. Jadi kita alu-alukan sebarang penambahbaikan, insya-Allah. So itu sahaja daripada saya. Jazakumullah khair. Terima kasih semua kepada ahli-ahli. Kita akan masuk kepada sesi perbincangan dan saya serahkan balik kepada Tuan Pengerusi Majlis, Profesor Syahrizal Sunam. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Presiden Perintis Profesor Dr. Atif ya, atas penerangan serta maklumat berkaitan dengan perintis. Ya, kalau kita nampak tu banyak peluang kita untuk berperanan sebagai ahli, sebagai AJK maupun sebagai kita punya sebagai saintis kepada sumbangan-sumbangan kita yang kita boleh buat. Okey, untuk program kita pada hari ini sebenarnya lebih kepada kita untuk kita bersuai kenal dan juga mempunyai apa-apa jika ada pandangan dan sebagainya daripada ahli. Jadi kita bukalah kepada semua yang ada pada dalam sesi kita pada hari ini untuk kita kalau ada soalan ataupun ada komen, cadangan dan sebagainya, silakan. Kalau yang terbaik kita terus melalui kita punya video ataupun kalau yang nak perkenalkan diri mungkin boleh kenalkan juga dalam sesi dalam ruangan chat. Mungkin untuk kita galakkan interaksi, mungkin kita boleh tanya sikit kot soalan kepada ahli. Berapa ramai di sini yang merupakan menjadi ahli perintis yang dah lebih daripada 5 tahun. Mungkin boleh ada, kalau ada interaksi kita boleh angkat tangan ke apa kan, mungkin kita boleh raise hand kalau itu mungkin boleh tekan situ lah, lebih daripada 5 tahun saja je untuk kita. Tapi sambil-sambil tu kalau ada untuk bagi mereka yang ada soalan, mungkin ada soalan yang telah terjawab tapi nak detail lagi, mungkin boleh teruskan di buka video ataupun suara voice. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Hanafi daripada UIM, ahli baru, alhamdulillah, terima kasih. Yes, Prof Atif, saya lama kenal di YSN. Since we are in the same academy, saya nak tanya sedikit lah. Apa the uniqueness perintis berbanding Akademi Sains Malaysia yang kita sama-sama berada? Apa yang uniknya perintis ini yang menarik perhatian orang-orang baru ataupun pensyarah-pensyarah baru untuk terlibat ataupun untuk terlibat dalam perintis yang tak ada dekat ASM sendiri? Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nasi. Boleh kita minta siapa-siapa, mungkin Presiden lah jawab dulu ya. Silakan Prof. Atif. Okay, insyaAllah. Alright, terima kasih banyak Dr. Hanafi. So kita di akademia ni banyak orang kata professional body yang kita boleh libatkan diri dan memberi sumbangan di mana kita berada lah. So saya juga sebagai pengarah di center di Cairo, Center for Artificial Intelligence and Robotics. Saya juga sebagai AJK di dalam IEEE RAS Robotic Association dan juga sebagai ahli di dalam YSN ASM lah bersama Dr. Hanafi, dan mungkin ada lagi yang lain, ada lagi Dr. Sharifah pun ada sebagai YSN ASM dan beberapa lagi ahli yang lain mungkin saya tak perasan yang hadir bersama hari ini. So secara umumnya platform-platform yang kita ada memberi sumbangan, ada peranan dan juga cara sumbang yang similar, ada yang sama dan ada juga yang boleh kita pergi dalam skop yang mungkin berbeza. So di dalam YSN ISM, saya dah terlibat dalam beberapa unit lah
sebab di dalam YSN ni dia ada unit yang kita boleh sumbangkan dalam sains, program sains yang bersama dengan Pusat Sains Negara yang saya lupa lah apa program yang every year kita ada tu kan, National Science Competition, NSC. So NSC saya sebagai AJK, dan juga kita ada program yang berkaitan dengan education for teachers, yang mana saya nampak itu matlamat dia lebih kurang sama dengan apa yang Perintis cuba nak bawa. Cuma di peringkat Perintis ni, oleh kerana kita sekarang ni fokuskan kepada 3 strategic trust tadi. So untuk dan mungkin untuk YSN ASM ada limitation dari segi umur lah. So maksudnya yang mungkin yang bukan sebab dia Young Scientist Network kan. So kalau mana dah lebih 40 tu kayaknya macam dah hampir-hampir bukan young lah. Jadi untuk Perintis dia lebih terbuka. So maksudnya mungkin daripada youth lagi kita dah libatkan, daripada yang InnoCreate yang lebih bawah lagi. So program dia lebih very besar, dia punya range dia yang boleh kita sumbangkan mengikut kapasiti apa yang kita boleh sama-sama sumbangkan. Jadi apa yang saya buat, oleh kerana saya terlibat dengan YSN, saya terlibat dengan IEEE, saya juga sebagai pengarah, antara program yang kita boleh sinergikan, kita cuba untuk sinergikan bagi program yang sama. Contoh, kita ada buat talk ataupun contoh yang macam Apprentice InnoCreate, dan kita cuba untuk minta bantuan daripada IEEE RAS untuk menyebarkan InnoCreate punya program. Dan Cairo juga menjadi sebagai ejen untuk membawa lagi ahli-ahli yang kita kenal untuk join in. Jadi kita lihat bahawa di situ ada sinergi antara 2 platform yang berbeza untuk kita bawa bersama. Dan pada saya sinergi adalah keyword yang penting lah untuk kita lihat bagaimana satu-satu NGO ni boleh berkembang dengan baik, menjadi satu platform yang boleh kata mencapah lah. Kerana orang ada yang cakap kata Perintis ni apa, 10 tahun dah Perintis ditubuhkan tapi tak pernah dengar. So pada saya bila mana kita cuba untuk bekerjasama dengan Akademi Profesor untuk program ranking yang lepas dan mungkin program-program yang lain, kita kan dan juga sebelum ni mungkin Perintis dah ada buat kerjasama dengan ASM sendiri, bukan YSN ASM tapi ASM sendiri, dan itu antara engagement yang kita perlu giatkan lagi. Contohnya macam kita sebagai YSN ASM, apa program-program yang kita boleh lihat yang mana YSN ASM dan juga Perintis boleh bersama untuk menganjurkan certain program. Kerana ada setengah-setengah program tu matlamat hala tujuannya lebih kurang sama. Cuma kita boleh susunkan mengikut strategic trust mana yang ada pada Perintis, dan kita boleh go for kata sambil minum air lah. Macam tu. Kalau ada lagi ahli yang lain nak menjawab ke? Mungkin ada AJK yang boleh tambah kalau ada penambahan. Prof Sawani. Prof Sawani kan ingin bagi input. Sebut nama saya ke? Sorry, saya baru tadi terkeluar bagi join in. So I miss. Oh, okay. I miss. Sebab ingatkan Prof switch on the mic tu, ingatkan nak bercakap. Oh, sorry. Tapi kalau nak bercakap boleh juga. Apa soalannya ialah apa keunikan Perintis berbanding dengan ASM, Akademi Sains Malaysia. Saya cakap boleh? Assalamualaikum. Silakan Dr. Hafizah. Okay. Dekat Perintis ni, kalau boleh kita nak groom ahli yang ada kepakaran, nak sharing dengan ahli lain untuk bagi talk ke apa. Boleh kemukakan kepada kami lah. Nanti kami set lah session untuk grooming ahli. Berkongsi ilmu dan sebagainya. Itu saja. Ya, betul. Terima kasih banyak. Mungkin kita boleh jemput juga Dr. Rashdan. Dr. Rashdan ada plan untuk PYP, Perintis yang profesional, yang kita cuba letakkan 3 skop utama dalam pembangunan karier ahli
Dr. Rashizan. Tapi sebelum tu mungkin untuk jawapan pada soalan tu, Prof Zainuddin ada angkat tangan tu, mungkin Prof Zainuddin ada nak bagi input. Oh yes, sorry. Dia tak jadi. Silakan Prof Zain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua, everybody. Saya punya environment ni belakang ni dia tak berapa, dia anak-anak ramai kan, jadi saya tutup kamera dulu Okey, sikit sajalah kot. Kalau dari segi differentiation, yang perkara yang Prof Atif sebut tu saya rasa memang sangat-sangat betul lah, alhamdulillah. Yang mana sinergi yang diwujudkan oleh perintis ini dengan kolaborasi dengan institusi lain memang adalah satu perkara yang menjadi strength perintis lah. Kita mementingkan sinergi dengan segala entiti yang lain yang kita boleh bekerjasama dan leverage on the synergy dan mobilize untuk sama-sama kita menjayakan misi dan visi perintis. Tetapi saya ingat kalau ada satu perkara yang saya boleh share adalah perintis mengutamakan value driven science and technology. Mungkin ada juga yang mementingkan itu, tetapi kalau kita tengok dari segi perintis punya vision, perintis punya mission, mungkin ia jauh beza daripada yang lain sebab dalam vision dengan mission itu dia menyebut secara eksplisit bahawa sign untuk well-being of creation satunya, kan, itu tagline. Kemudian kita ada juga tagline kita itu berasaskan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Semua itu adalah value driven. Maksudnya apa yang perintis nak perjuangkan adalah apa yang sejak sekian lama Islam telah perjuangkan lah. Islam ini universal, dia untuk semua creation, untuk kejadian alam. Dia bukan untuk manusia saja, dia bukan untuk satu bangsa saja, dia bukan manusia pun, dan segala-gala yang hidup di dalam dunia ini adalah yang kita nak protect, kan, alam sejagat. Jadi bagi saya value driven science dan teknologi itu menjadi tonggak utama perintis. Kalau kita pernah membaca satu buku dalam 5 ataupun 10 tahun yang lepas, salah satu daripada pains of scientist adalah science without a soul, kan. Sains tanpa jiwa. Jadi ini adalah yang telah diperjuangkan oleh sains Islam sejak sekian lama untuk kesejahteraan sejagat, bukan untuk orang Islam saja. Jadi saya rasa dengan emphasis yang strong bagi ke arah itu, dia mewarnakan perintis dengan satu warna yang sangat berbeza daripada yang lain. Kita tak kata orang lain tak pentingkan professionalism, tetapi yang penting bagi perintis yang utama adalah value driven science and technology itu. Saya ingat itulah differentiation utama kalau kita nak bezakan antara perintis dengan semua entiti yang ada, yang kita tahulah, yang memperjuangkan sains dan teknologi. Selain kita bekerjasama dengan erat dengan mereka, jadi kita ada penjuru yang tersendiri yang kita rasa kita perlu protect dan tidak akan gadaikan dengan apa saja, at any expense lah. Itu saja. Terima kasih Prof Zain atas pencerahan yang telah diberikan, value driven kepada nilai ataupun core value juga kepada apa yang kita sumbangkan sebagai Muslim, sebagai seorang Islam dalam saintis Muslim. Kita ada juga Prof Norita angkat tangan itu, mungkin Prof Norita nak bagi input sikit. Terima kasih Prof Shahrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya nak sikit daripada apa yang Prof Zain sebut tu. Sebab dalam kita punya tagline pun rahmatan lil alamin, kan, sains dan teknologi untuk rahmatan lil alamin. Jadi apa yang kita bawa, macam saya banyak involved dengan perintis youth, maknanya student chapter daripada perintis di USIM. Jadi kita bawa supaya mereka nampak bahawa sains dan teknologi ini adalah sebagai satu wasilah ataupun satu alat untuk manifestasi kita sebagai hamba Allah. Dan kita juga sebagai khalifah untuk menjaga bumi. Jadi sains teknologi itu adalah satu alat untuk membawa kemakmuran. So bukannya dia bukan satu matlamat untuk destruktif,
bukan satu matlamat untuk kuasa, tapi adalah membawa satu platform yang akan meningkatkan kualiti hidup kita sebagai insan lah. Yang merujuk balik kepada fungsi kita yang dua tu, hamba dan juga khalifah. So jadi kalau macam dalam program-program PY di USIM, kita bawa sains tu, sains dan Islam. Maknanya kita bawa dia bagaimana kaitan dia dengan aspek tauhid, aspek adab kita sebagai hamba, adab kita sebagai khalifah, kan? Dan kemudian jadi sains dan teknologi juga merupakan satu orang kata kaedah tadabbur alam, tadabbur fenomena sains, dan juga sebagai satu tafakur. So akhirnya penghujung kepada sains teknologi itu adalah selalunya kita baca surah Al-Imran kan, ayat 190 hingga 191 tu. Maknanya ulul albab yang bila dia melihat langit dan sebagainya kejadian Allah, dia balik kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maknanya sains teknologi itu akhirnya dia membawa kepada tauhid dan membawa kepada ma'rifatullah. Itu yang bagi saya perbezaan yang agak besar lah banding dengan Akademi Sains Malaysia. Itulah insyaAllah, Allah alam. Terima kasih Puan Norita. Ya betul. Kita ni di Perintis merupakan sebagai satu platform, sebagai alat ataupun wasilah supaya kita dapat sama-sama bertanggungjawab sebagai hamba Allah, sebagai khalifah untuk menyumbang. Jadi kita sama-sama berkumpul dalam Perintis, jadi kita dapat lebih kekuatan tu lah. Kalau kita secara bersendirian mungkin agak susah lah. Baik, kita boleh teruskan ke kepada soalan yang seterusnya ataupun ada apa-apa daripada ahli? Komen? Kita ada lebih kurang 34 sekarang ni sedang online. Mungkin ada soalan. Rosha, sementara kita tunggu soalan, boleh saya kongsi sikit pasal PO? Silakan Dr. Raffilan. Tafadhal. Okey, terima kasih kerana hadir, dan saya adalah Rashdan, saya adalah PIC untuk Perintis yang Profesional. Jadi Perintis yang Profesional ni dia punya objektif utama adalah dalam nak membina saintis-saintis muda yang profesional ataupun termasuk jugalah ahli akademik yang baru sahaja berada dalam dunia akademik. Jadi kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pengalaman saya sendiri apabila masuk dalam dunia akademik, kita dikelilingi oleh profesor-profesor yang hebat-hebat dan kadang-kala kita berapa di-guide kan, dan kalau Universiti RU maybe ada kelebihan-kelebihan tertentu berbanding dengan yang bukan RU. Okey, jadi apa yang kita harapkan dalam Perintis juga adalah kita nak meramaikan sebanyak mungkin ahli akademik muda, saintis muda, engineer muda yang akan bersama-sama dengan kita, dan kita akan provide some sort of code akan buat specialized focus group di kalangan ahli-ahli yang muda lah. Okay, bila kita kata muda ni, it's not about umur sahaja. We are targeting dalam career. So kita ada 3 kumpulan utama. Yang pertama adalah early career academics ataupun saintis, di mana mereka yang baru saja habis PhD ataupun postdoc yang masuk sebagai pensyarah. Kita akan bantu dengan bahan-bahan ataupun pengisian-pengisian yang akan membantu mereka untuk advance further dalam career. Manakala kumpulan yang kedua kita panggil middle career, yang maybe more than 5 years tapi still rasa tak ke mana dan cuba untuk nak go and push yourself to the next level pun kita akan target and focus this group. Dan yang ketiga adalah di luar akademik, maksudnya engineer muda ataupun saintis muda yang maybe nak climb up the executive punya ladder dan nak jadi senior engineer dan sebagainya. So we have AJK yang daripada industri juga, and also collaborations with industry punya personnel, so that akan membantu juga dalam memberi input kepada Perintis. So these are the 3 focus group yang kita target untuk Perintis yang professional, dan we are looking forward lah for new members, for member yang dah lama tapi masih muda, masih early career ataupun middle career stage.
dan untuk bersama-sama dalam program-program dengan PYP. Okey, itu saja. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Rasdan. Mungkin ada siapa-siapa yang nak tanya berkenaan dengan YTP, sorry. Dah terkeliru. Kalau ada yang nak tanya apa-apa pun boleh guna ruangan chat jugalah kalau tak boleh buka mikrofon. So saya akan tolong bacakan soalan-soalan. So ini adalah platform AJK bersama dengan ahli, jadi kita harapkan dapat feedback ke, dapat teguran ke, konstruktif punya comments ke dalam usaha membantu perintis lah untuk future programs. Maaf, saya nak tanya lagi, boleh tak? Sila Dr. Hanafi. Boleh, dia tak ada limit Dr. Hanafi. Sorry. Okay, sebab saya tak tahu macam mana kita nak masuk dalam sesuatu working group. Contohnya yang kita ingat tak waktu kita daftar tu, so macam mana kita nak masuk dalam satu working group tu, dari segi publication ke, science outreach ke, community ke, bagaimana kita ahli yang baru nak masuk, tu soalan yang pertama. Lepas tu saya rasa cadangan, boleh tak saya bagi sedikit cadangan? Pertamanya perintis 10 years terlalu dah well established, alhamdulillah, masya-Allah. Cumanya itulah dari segi visibility dia tu, saya nak cadangkan dua perkara. Satu berkenaan dengan experts profiling. So dalam website tu maybe you boleh letak kita punya expert punya profile, orang ni bidang apa, orang ni bidang apa. Pertama, satu untuk grant, untuk apply grant bersama. Kedua, untuk nak bertanya, mungkin ada, saya wallahualam, tapi dari saya tengok dalam website saya tak nampak pun expert profiling tu. Itu in terms of visibility. Nombor dua adalah berkenaan di social media tu. Yes, a good approach, you buat ensiklopedia tu. Tapi kalau boleh di Facebook juga gunakan medium yang sama, just right, berkenaan dengan sains masyarakat ni, kalau ada apa-apa pasal pseudoscience, you terus menulis dan engage. Begitulah macam mana kita nak menaikkan perintis ni. Sebab saya juga di ini Science Babe kan, so itulah cara je untuk visibility perintis lah, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Dr. Hanafi. Dr. Hanafi. Okay, yang soalan cara nak join tu. Ada soalan tadi untuk perintis, sebab kalau contohnya macam sebagai ahli YSN, biasa di peringkat awal memang kita perlu pilih salah satu daripada working group. Tapi untuk kita di perintis, kita membuka kepada ahli untuk sesuaikan diri, melihat kepada mana-mana ruang yang ada, yang kita tak letakkan tu sebagai satu benda yang wajib lah. So kalau macam kalau saya sebagai ahli YSN, kita ada possibility untuk tukar. First year saya nak bersama dengan outreach. Yang kedua, tahun seterusnya saya nak bersama dengan media. Jika ada possibility untuk bertukar-tukar, untuk kita dapat kenal dengan komuniti yang berbeza. So di perintis, oleh kerana nature penglibatan tu tidak didrivekan secara sedemikian. Jadi bila mana kita jadi ahli, kita mungkin terpancar-pancar lah nak buat apa, nak jadi kat mana, kita nak join program sahaja ke. So kita sekarang ni dalam engagement day hari ni adalah untuk kita memperbaiki situasi ni supaya ahli boleh tahu bahawa okey, di perintis tahun 2021 hingga 2023 ada program-program sedemikian yang kita cuba untuk senaraikan di peringkat yang pertama, katakan tadi knowledge translation. Saya berminat untuk membantu dari sudut ensiklopedia. Pengurusan ensiklopedia mungkin sekarang ni ada Prof. Sarwani dan juga mungkin seorang lagi yang membantu. Kalau memang kami tak cukup ahli pun. Jadi kalau kata kita rasa macam boleh menyumbang di situ, insyaAllah kita sangat-sangat mengadukan. Contoh, kalau contohnya macam saya berminat dari segi belajar macam mana cara untuk nak publish paper ataupun menguruskan publication. Jadi kita boleh sumbangkan kita punya pengalaman ataupun kemahiran yang kita nak belajar bersama dengan grup Perintis e-Journal. So ada satu lagi untuk conference, ada lagi untuk apa yang pertama tadi, knowledge translation bawah untuk Perintis Public Forum di bawah Prof. Nordin. So kita ada 4 ruang lingkup di bawah Strategic Trust yang pertama. Di bawah Strategic Trust yang kedua,
walaupun Prof Rashidan dah ada cadangan ahli yang membantu sekarang ni, tapi kalau kata kita ada juga ahli-ahli lain yang ingin bersama membantu dari sudut program-program di bawah PYP, kerana PYP ni kita akan buka kepada semua ahli untuk join yang mana yang nak tengok in terms of early career ataupun mid career. Tapi sebagai AJK juga untuk membantu, jadi kita pun mengalu-alukan sebagai pembantu lah. Yang kita ada buat sesi, contohnya macam mana nak menguruskan StreamYard, macam mana nak menguruskan AutoCAD. AutoCAD ni kita pun tak pernah tahu semua ni kan. Nak mengautomasikan apa panggil CJ. So all this kemahiran bersama sebagai pembantu pengelola dalam pelaksanaan program-program kita, itu sangat-sangat dialu-alukan. Dan sebenarnya bila mana kita terlibat bersama di program di peringkat macam ni, antara program kita buat, so ia adalah sebagai aktiviti di luar universiti yang kita boleh masukkan sebagai list of our contribution lah. So kalau sebagai akademia ni memang kata 2 dalam 1 aktiviti yang kita boleh libatkan diri, sama seperti mana pelibatan di YSN ataupun mana badan profesional yang lain. So di peringkat capacity building yang mana berminat dengan student activity, kita boleh masuk bawah Perintis InnoCreate. Yang kedua Perintis Postgraduate Series. Yang ketiga Perintis yang profesional. So tu adalah antara Perintis Youth pun kalau tentu suka dengan pelajar. Jadi kita especially di universiti yang berkenaan, jadi kita boleh contoh macam doktor di UIA. So bersama dengan Prof Azlin mungkin ada program-program yang boleh dibangunkan di bawah Perintis Youth. Perintis Youth sebenarnya adalah satu platform yang unik juga. Kerana apa? Kerana mereka adalah kelab yang berdaftar di universiti berkenaan. Kita dah start dengan 3 dulu. Yang paling awal tak silap saya UIA dan USIM lah. UTM ni paling barulah yang diwujudkan. Dan mereka insya-Allah merupakan antara ahli-ahli yang boleh membantu juga dalam program-program yang kita laksanakan. So dia adalah macam penggembeling orang kata bakal-bakal lah yang mereka boleh belajar daripada kita yang mana mungkin tetap bekerja untuk melibatkan diri dalam organisasi profesional. So kalau lah orang kenal dalam bidang robotik ni, mereka di Robocon contohnya, satu standard yang telah diletakkan dalam bidang robot. Bila mana mereka graduate, orang kenal Robocon ni. Kalau kata kita boleh lihat bahawa mana-mana yang datangnya daripada Perintis Youth ada standard tertentu, jadi kita cuba membawa ke arah this kind of professionalism lah. So itu di peringkat strategi trust yang kedua. Dan yang ketiga adalah lebih ke arah community. So penglibatan kita yang kita suka on CSR activity, contohnya macam dengan Palestin ke yang kita cuba untuk bangunkan. So then kita cuba untuk drive ke arah tu. So mungkin itu adalah strategi baru yang kita nak engagekan bersama ahli dengan lebih dekat, memulai daripada tahun ini, supaya ahli akan merasakan bahawa mereka ada ruang lingkup yang sesuai untuk mereka terlibat. Kalau mungkin sebelum ni kita tak jelas kita nak masuk working group mana-mana. So this time we are going to approach closer lah, insyaAllah. Mudah-mudahan kalau kata kita boleh terlibat sebagai penceramah pun, so kita boleh juga alu-alukan lah. So ada satu Telegram group yang kita wujudkan, ya, cuma ahli Telegram group tu masih lagi tak ramai. So ahli-ahli yang baru masih lagi tak silap saya masih lagi belum dijemput. Kita akan jemputkan bersamalah dalam Telegram group tu. So perkongsian maklumat, perkongsian aktiviti juga dilaksanakan di dalam Telegram group tu. Okey ke Dr. Hanafiah? Boleh saya tambah sikit. Saya boleh baca apa yang Dr. Hanafi tanya tu. Kawan baik. Dia nak tanya kita ni dah banyak dah working group ni, tapi macam mana nak join, nak masuk tu kan. Saya boleh baca dah tu. Jadi jawapan ni adalah insya-Allah lepas ni kita akan senaraikan dalam WhatsApp group atau dalam Facebook group kita siapa head untuk setiap unit tu, dan juga at the end kita akan senaraikan, kita akan share satu link borang. Jadi ahli-ahli yang mana lepas dah tengok semua relung-relung platform amal yang ada dalam Perintis ni, boleh isi dan juga decide nak pilih yang mana satu and submit, and then AJK akan terima dan kita akan terus contact untuk ajak bersama-sama dengan our working group lah. Okay, jadi tak adalah rasa siapa nak invite siapa ni, aku dulu ke AJK dulu nak jemput kan. So insyaAllah kita akan make it more clear lepas ni. Okay Dr. Hanafi. Boleh sikit. Ini pasal apa? Sebab apa tentang Perintis Encyclopedia ni. So memang dialu-alukan kepada ahli-ahli yang berminat lah, sebab ini pun baru. So kita tengah build sistem. So kita dah ada lah dia punya ini, tapi kita pun akan test dulu. So this first month we hope the system will be ready,
and the next one kita test the system, and kena insyaAllah kita akan boleh lancarkan dengan memperbanyakkan lagi penulisan. Penulisan ni lebih karya yang 2,000 hingga 5,000 patah perkataan. Dan menyentuh macam tadilah pasal pseudoscience punya ini. Saya suka sebab kita akan perbetulkan, kita balik pada fakta untuk sains dan Islam. Okey, siapa yang berminat boleh je nanti bila Dr. Rashdan bagi link tu boleh je join. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So rasanya banyak sebenarnya peluang-peluang untuk kita, cuma nanti mungkin Dr. Rashdan akan maklumkanlah platform. Kita provide platform macam mana nak join tu. Mungkin bukan satu benda yang penting. Dan satu lagi dari segi visibility pun satu perkara yang penting juga, yang mana yang seperti dicadangkan tadi database ahli ataupun kepakaran setiap ahli kan. Itu insyaAllah memang sedang diusahakan. Dan siapa yang basically kita juga mengadu-adukan jugalah semua ahli, sebab kita tak naklah bekerja hanya di kalangan AJK saja. Jadi semua ahli-ahli yang mana berminat untuk menyumbangkan tenaga, menyumbangkan kepakaran boleh juga join. Kita ada juga perintis media yang baru diwujudkan untuk kita tingkatkan lagi visibility branding kita, insyaAllah. Okey, dalam ruangan chat tu ada soalan daripada Dr. Amir Putra. Okay, tadi Dr. Rashdan kata nak bacakan, silakan. Ataupun Dr. Amir sendiri boleh bersuara. Tak apa, saya bacakan lah. Saya ingin Dr. bertanya, Rashdan tengah bacakan adakah... tu, mungkin dia mute. Dia unmute. Oh ya, Dr. Rashdan baca. Tak, saya punya chat box tak keluar soalan. So boleh sampai tolong bacakan. Okey, saya bacakan. Saya ingin bertanya, adakah perancangan serta hala tuju perintis dalam menggerakkan beberapa perkara seperti yang di-highlightkan dalam keperluan SDG? Contohnya, di kalangan masyarakat, ada yang sangat sukar akses kepada air atau elektrik. Bagaimana dengan kepakaran yang ada di dalam perintis untuk menggerakkan agenda produk seperti ini? Saya yakin ada beberapa agensi di luar yang bersifat human, mereka memerlukan produk sebegini untuk disampaikan kepada masyarakat yang sangat memerlukan. Okey, ada AJK yang nak berkongsi, nanti saya akan ulas kembalilah. Kita buka dulu pada AJK yang nak ni. So ni mungkin lebih kepada community lah kan, community dan juga expert of members. Ada ke? Okay, saya dulu lah mungkin nanti AJK lain boleh sambung. So dalam perintis memang kita cuba untuk melihat bagaimana aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan ni dia selaras dengan apa-apa polisi ataupun garis panduan yang ada. So contohnya macam projek Dr. Norita. So itu adalah projek kerjasama antara beberapa universiti, gabungan antara UTM, USIM dan ada agensi lain, dan juga program tu disupport oleh Yayasan Khazanah. Kerana sekarang ni ada beberapa grant yang dibuka dan pemohonnya adalah boleh daripada NGO, bukan sahaja daripada universiti. Dan ada setengah grant juga yang memang dikhususkan kepada NGO. Tapi mereka-mereka yang di NGO merupakan juga ahli kepada mana-mana universiti. Jadi kita boleh buat dua dalam satu. So kita lihat bahawa dalam 17 goals of SDG dan sekarang ni ada 10 Maya STIE. Ada juga baru je 2 hari lepas dilancarkan IR4 punya polisi. So kita boleh lihat macam mana program-program yang berkaitan dengan bidang kepakaran kita. Dan kalau kata kita rasa boleh untuk kita bawakan kepada fasa yang lebih besar di bawah platform perintis, jadi itu sangat-sangat dialu-alukan. Program yang community program yang Prof Norita bawakan adalah lebih kepada farming untuk community, dan itu adalah antara aktiviti yang banyak boleh membantu community pada masa sekarang.
Dan kita lihat cadangan untuk akses kepada air ataupun akses kepada elektrik, akses kepada solar yang mungkin di UTM pun ada yang laksanakan. So ni adalah antara orang kata hot items yang boleh membantu kepada masyarakat B40. Dan kalau kata kita boleh bawa agenda ini bersama Perintis, dia dua dalam satu lah. So saya rasa kita boleh mengetengahkan ahli-ahli Perintis yang ada kemahiran-kemahiran untuk membawa produk mereka di peringkat universiti, di peringkat kemasyarakatan. Sebab kita sekarang ni pun memang bercakap dalam orang kata quadruple helix di peringkat agensi, di peringkat universiti, di peringkat industri, dan juga masyarakat sendiri. So Perintis boleh memainkan peranan sebagai NGO yang boleh bergerak untuk society di bawah unit di bawah society lah untuk bersama dengan researcher. So Dr. Amir kalau ada ataupun siapa lagi ahli-ahli lain yang ada projek-projek yang berkaitan dengan masyarakat, kita boleh bawa bersama lah projek ini di bawah platform Perintis dan di bawah universiti. So kita memang the keyword of synergy is the best thing to highlight, yang aktiviti kita juga boleh kita masukkan dalam the development of our career path, insyaAllah. Okay, yang mungkin lain ada yang nak tambah? Assalamualaikum. Prof ikut. Prof, silakan Prof, tak apa. Prof Nurita dulu. Okey, saya Silakan Prof Nurita. Dengan Prof Hafiz itulah. So itu projek komuniti yang kita, mana sasarannya adalah kumpulan B40 di Taman Semarak Nilai, yang rata-rata kawasan tu memang kawasan yang mana kalau kita tengok pendapatan mereka memang 1,500 ke bawah, kan? So maknanya memang dalam keadaan hidup tu agak daif dan mereka ni banyak mendapat bantuan-bantuan. So jadi kita buat program kebun komuniti, hidroponik dan juga fertigasi. Dan alhamdulillah projek tu juga mendapat perhatian Yayasan Hasanah dan mereka offer untuk kita extend lagi 2 tahun dengan bajet yang kita kena mohon lagi sekali lah. So saya rasa memang kita perlulah berperanan ke dalam masyarakat, apatah lagi dalam keadaan COVID ni memang banyak yang memerlukan kan. Dan mereka memberikan platform lah untuk kita menyumbang dengan grant. Terima kasih Prof. Saya just nak tambah sikit je. Kita tengok sekarang ni banyak juga grant-grant yang dibuka yang apply. So this is a very good platform, iaitu kita menggunakan platform Perintis, dan saya percaya setiap ahli yang mendaftar sebagai ahli Perintis ni adalah mereka yang cakna dan menyokong SDG. Okey, jadi cadangan daripada Dr. Hanafi tadi memang kita akan usahakan dan segerakan, iaitu kita buat database keahlian berdasarkan kepakaran. Jadi kalau ada ahli yang terjumpa any opportunity for funding dalam bidang yang berkaitan dengan SDG dan would like to use Perintis as a platform, kita boleh terus sit down duduk bersama dan kita akan manfaatkanlah kepakaran masa lagi. Okay, so thank you for a very good suggestion, Dr. Amir. Terima kasih. So insyaAllah kita ada lagi lebih kurang 15 minit untuk kita, seperti yang kita janjikan, program kita daripada pukul 10 hingga 12. Mungkin selain daripada soalan-soalan, kalau ada soalan silakan. Ataupun komen lain, tambahan. Ataupun kalau ada mana-mana JK ataupun sesiapa yang mungkin nak bagi tambahan kepada maklumat-maklumat yang telah diberikan tadi. Mungkin saya nak tambah sikit. Kadang-kadang kita sebagai ahli merasakan kita tak jelas. Ada mungkin ahli yang full member, ada ahli yang yearly membership. Dan kita take note bahawa sistem untuk pemakluman ni masih lagi dalam proses untuk diperbaiki, dan Perintis dalam proses ke arah membangunkan kita punya interface ataupun database sistem seperti mana yang telah dicadangkan tadi dengan lebih baik. Jadi kalau contohnya macam ahli yang yearly membership pun, kalau dia nak renew, jadi dia tahu bila dia terakhir sebagai ahli. Dan kita memang galakkan ahli untuk register sebagai full member lah. Dan kadang-kadang kita akan keluarkan jemputan ataupun based on event,
untuk ahli register dengan diskaun 50%. 50% tu maksudnya kalau kata full membership tu 300, kita akan bagi 150 dan kita ada yuran proses maksudnya sebanyak 50. Jadi keseluruhan dia akan jadi 200. Dan biasanya kita akan buat pemmakluman lah untuk jemput ahli-ahli untuk join. Dan memang pembukaan untuk ahli memang dibuka secara sepanjang tahun. Dan untuk program-program yang kita nampak bahawa value kepada ahli, program-program setengah yang kita jemput yang berbayar untuk ahli, kita akan bagi secara percuma ataupun mungkin dengan bayaran yang lebih sedikit lah. Itu adalah antara kelebihan kita. Dan lebih itu kita cuba untuk menghindari. Jadi katakan ada grant-grant transnational yang kita nak mohon, dan kita boleh dapatkan banyak input ataupun pandangan daripada pakar-pakar yang berbeza lah, daripada universiti yang berbeza. Dan saya rasa cadangan tadi daripada Tuan Hanafi antara cadangan yang insyaAllah kita cuba untuk realisasikan lah, untuk manfaat sesama ahli. Baik. Okey, yang lain mungkin ada apa-apa yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Waalaikumsalam. Silakan Prof Azman. Baru join. Prof Azman. Daripada Kelantan ni. Tapi tak dapat video saya, tak on tak nampak Saya dah cuba, mungkin line tak berapa bagus. Tak apa. Okey, Prof. Saya ingin menjemputlah semua ahli-ahli perintis untuk submit papers kepada kita punya journal Perintis e-Journal. Perintis e-Journal ni saya tak sure, mungkin Prof Atif dah cerita before this? Dah cerita. Ada. Mungkin Prof boleh nak detailkan lagi lah kalau ada apa-apa yang mungkin Prof nak detailkan. Diterbitkan dua kali setahun. Dan jurnal ni masih lagi non-index, dan juga kita baru dapat masukkan di dalam My Journal lah untuk Malaysian Citation. Saya menjemput papers yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak berhasrat untuk submit kepada Scopus Index Journal, tetapi merasakan bahawa paper tersebut ada novelty, mungkin daripada papers daripada research work undergraduate student kita yang bagus. Jadi mungkin paper tersebut belum lagi mencapai tahap untuk dimasukkan di dalam jurnal yang berindeks Scopus, tetapi kita nak share finding kita. Jadi saya merasakan Perintis e-Journal ni adalah satu platform yang baik for sharing satu research yang ada sedikit novelty, tetapi mungkin tak terlalu signifikan untuk diterbitkan di dalam jurnal yang ada impact factor. Jadi kita sama-sama membantu Perintis e-Journal supaya lebih maju ke hadapan, dan kita publish papers yang bermutu tinggi. Dan syarat, di antara syarat untuk kita dapat indeks dalam Scopus nanti adalah kita perlukan papers yang daripada pelbagai negara authors dia. So kalau kita boleh dapatkan co-authors daripada luar negara dan kita publish di dalam e-journal Perintis, itu juga membantu. Dan satu lagi perkara yang semua orang boleh buat adalah sekiranya kita publish di dalam jurnal-jurnal lain, sama ada di dalam Scopus Index ataupun non-Scopus Index, cuba cite papers daripada Perintis e-Journal. Cuba cari di dalam Perintis e-Journal papers-papers yang relevan yang boleh kita cite. Dan di antara satu papers yang agak excellent daripada segi citation adalah satu papers oleh Dr. Umar daripada Finland, yang juga merupakan AJK Perintis sekarang ni.
papers beliau telah mendapat citation yang tinggi daripada jurnal-jurnal yang berimpact factor. Jadi itu sedikit sebanyak telah membantu visibility Perintis e-journal kerana di-cite oleh pelbagai pihak. Ada encyclopedia, ada jurnal impact factor yang telah cite papers yang dipublish oleh Dr. Umar di dalam Perintis e-journal. Tetapi kita juga boleh membantu untuk cite paper-paper lain supaya visibility Perintis e-journal ni tinggi. Okey. Saya memang buat Google Alert iaitu mana-mana papers yang cite Perintis journal daripada papers daripada Perintis e-journal saya akan dapat informationnya kerana saya telah letak Google Alert untuk information tersebut. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Azman. Prof. Azman, sorry nak tanya, ada di kalangan ahli baru perintis yang berminat nak join juga sebagai editorial bantu nak belajar macam mana proses nak handle reviewer dan semua, macam mana tu Prof? Boleh contact Prof ke? Boleh contact saya. Nanti saya akan sekarang ni saya masih di Kelantan, nanti saya akan organize satu meeting lah dengan editors yang ada sekarang dan kita akan lihat bagaimana kita boleh menerima sumbangan-sumbangan daripada semua ahli perintis ni untuk sama-sama kita majukan. Kita akan memberikan platform yang terbaik untuk sama-sama kita meningkatkan lagi lah Perintis e-journal. Nanti kita akan umumkan di dalam Telegram dan kepada semua ahli, insyaAllah. Terima kasih Prof. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Dr. Rashidan. Terima kasih Prof. Azman. Prof. Terima kasih. Saya juga mengharapkan semua ahli agar kita dapat memberikan sokongan kepada kita punya e-journal ni agar kita punya e-journal ni dapat peningkatan yang kata berterusan pada masa akan datang, insyaAllah. Ini juga merupakan satu perjuangan kita lah dalam kita punya persatuan ataupun NGO kita supaya kita dapat memanfaatkan ilmu sains dan teknologi yang berkaitan dengan perintis. Okey, kita ada lagi lebih kurang 5 minit. Nak tambah sikit berkenaan dengan Perintis e-journal ni. Kalau contohnya macam kita ada every year award kepada penulis-penulis di Perintis e-journal. Jadi paper-paper yang telah dipublishkan di Perintis e-journal yang berkualiti tinggi akan dipilih oleh editorial board untuk di-announcekan lah paper mana yang menjadi paper yang boleh mendapatkan orang kata publication award bagi setahun 2 siri itulah. So itu mungkin tu tambahan lah bagi yang telah di-highlightkan oleh Prof. Azman tadi. Okey, kalau saya boleh tambah sikit lagi. Saya juga macam nak mencadangkan supaya kita boleh berikan special award ni kepada papers Dr. Umar ni. Mungkin bukan setiap tahun, tapi bila kita lihat satu paper yang really outstanding yang mendapat citation daripada jurnal Web of Science dan Scopus, saya rasa kita kena iktiraf sebagai itu dan kita seharusnya mungkin satu kategori paper cemerlang. Mungkin tidak setiap tahun, tapi mana-mana paper yang reach certain level kita patut award. Kita patut award. Okay. Dan juga satu lagi award yang kita bagi pada setiap kali AGM adalah kita ada 2 award. Dan satu Perintis Publication Award, Perintis Publication Award dan Best Paper. Perintis Publication Award ni adalah kita berikan kepada ahli-ahli perintis yang mempunyai citation yang ada papers yang diindeks dalam Scopus melebihi certain number. Jadi untuk ahli perintis muda
less than 40, saya rasa kalau ada papers yang more than 40 citation, 40 citation akan diberikan award. Tetapi kita tak bagi award tu 2 kali lah. Mana once you get that award for that particular paper, so next year kena paper yang lain lah. Dan untuk ahli perintis yang senior, mesti melebihi, kalau tak silap saya, 80 citation. 80 citation. Normally kita akan bagi award lebih kurang kepada between 15 to 20 of our members. InsyaAllah. Jadi kita merasakan lebih ramai, lebih meriah. So setiap tahun kita expect lebih banyak daripada ahli perintis, youth perintis ni yang akan dapat award. Kerana sedikit sebanyak boleh membantu CV masing-masing, walaupun tidak ada monetary award, reward, tapi sekurang-kurangnya sijil yang kami berikan tu ada nilai untuk laporan tahunan dan juga untuk kenaikan pangkat nanti insyaAllah. Terima kasih Prof. Azman. Jadi kat situ kita tengok ada banyak juga soalan-soalan daripada kita punya peserta pada hari ini, ahli-ahli perintis. Antaranya ialah adakah e-journal ni terbuka kepada semua ataupun ahli saja? Jawapannya mungkin ialah kita punya e-journal ni dah terbuka, siapa-siapa saja boleh hantar dan bukan limited kepada ahli saja. Dan jurnal ni tidak berbayar, secara percuma. Dan di situ Prof. Hatif juga dah sharekan link untuk bagaimana kita boleh menghantar manuskrip kepada jurnal, iaitu perintis.org.my/e-journal perintis. Boleh tekan kat link situ. Dan mungkin kita juga akan sebarkan maklumat call for paper ni kaitan dengan e-journal ni nanti di kita punya sosial media dan juga Telegram group lah, dari semasa ke semasa. Baiklah, mungkin last question, satu saja soalan lagi mungkin, kalau kita nak kita menepati janji kita selesaikan sebelum pukul 12, tapi kita mungkin boleh ambil satu ataupun 2 minit lagi. Mungkin ada AJK juga yang lain untuk memberikan sedikit kata promosi tentang working group mereka ataupun masing-masing punya inisiatif. Bagaimana ahli boleh join? Rosha, saya nak cadang sekejap lagi, kita ambil gambar pesan siap-siap takut terlupa. Okey. Yang lain jangan live dulu. Kita di akhir nanti sebelum kita tutup majlis, kita akan adakan sesi fotografi secara maya. Okey, saya macam tak ada apa-apa lagi soalan, ya? Daripada JK sendiri? Last nak tanya, perintis how far dia attach dengan kementerian? Adakah hubungan dengan MOSTI itu boleh di grab, ataupun kementerian yang mana yang perintis selalu engage lah? Okey, setakat Assalamualaikum. Untuk peringkat kita sekarang ni, engagement yang dibuat sebelum ini ada dibuat bersama dengan ASM pun ada, perintis bersama ASM. Maksudnya bukan sebagai individu tapi sebagai organisasi lah. Dan juga perintis juga bersama dengan KPM dan juga MOSTI. Tapi inisiatif ni perlu diteruskan. Jadi mungkin komiti yang baru perlu untuk ada engagement tertentu, dan kita memang memperjuangkan STEM punya aktiviti dan inisiatif STEM ni banyak institusi ataupun NGO lain juga untuk bersama, dan the voice of perintis tu dibawa melalui ahli lah. Jadi kalau kata kita, contoh saya terlibat dengan National Roadmap untuk AI, untuk robotik, dan kita juga memperkenalkan bahawa perintis adalah NGO dan badan yang ada lagi satu takungan expert yang bersama untuk membawa agenda ini. So insyaAllah kita akan memperkenalkan dah di peringkat kata agensi ataupun ministry yang berkaitan. So setakat ni MOSTI dan MOHI dan KPM lah yang kita cuba yang paling hampir. InsyaAllah kita akan cuba giatkan dengan lebih baik nanti. Baiklah. Rasa terima kasih Prof. Hatif atas jawapan.
Ya. Jadi alhamdulillah kita telah kata sama-sama hari ini selama lebih kurang 2 jam kita telah kata mengadakan satu sesi perjumpaan, dan insyaAllah kita akan adakan lagi pada masa-masa akan datang, dan saya harap dengan sesi ini semua ahli dapat lebih mengenali perintis, especially kepada apa inisiatif-inisiatif yang kita rancang dan kita akan laksanakan. Dan kita juga mengharapkan semua ahli, sama ada yang baru, yang lama, kan, ataupun mungkin bekas EJK semualah, kan, agar kita dapat sama-sama berjuang dalam kita memartabatkan lagi ilmu seperti mana apa yang kita perjuangkan dalam perintis ini, selain daripada kita boleh membangunkan diri kita dan juga membangunkan masyarakat serta komuniti serta seluruh alam, insya-Allah. Jadi seperti yang janjikan, kita sesi gambaran dulu lah sebelum kita tutup majlis. Jadi mungkin dimohon semua peserta agar dapat menonjolkan diri melalui video, dan nanti Dr. Rashidan yang akan start. Boleh, Dr. Rashidan. Betul, boleh. Tapi kita nak kena pastikan semua ada ni, sebab dalam skrin nampak macam ada berapa orang aja. Dia ada limit maksimum berapa orang ke macam ni? Nanti Dr. Rashidan bagi queue 1, 2, 3 supaya masing-masing boleh ni. Kita masih lagi saya tunggu. tengah nak tunggu orang lain buka lagi, dan kita nak susun lah kedudukan. Yang tinggi duduk tengah, yang rendah duduk tepi. Oh, boleh ya? Ini kepakaran Dr. Rashidan ni. Tak ada lah, tak boleh dah tadi. Okay, so bersedia Okay. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, takut kodak tak jadi tadi. 1, 2, 3, senyum. Okay, terima kasih semua. Cantik gambar. So, nanti dikongsikan di mana ni, Dr. Rashidan? Mungkin dikongsi gambar ni di Telegram. Boleh. Okay, nanti Facebook dan untuk Telegram kita, insyaAllah. Mendapatkan gambar-gambar masing-masing ni boleh dapatkan di Telegram ataupun Facebook kita. Jadi bagi mengakhiri ataupun kita akhirkan kita punya majlis perjumpaan pada hari ini, kita baca tasbih kafarah dan suratul as. Tuhan aku. Jadi sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.